Baik, boleh mula. Diucapkan kepada Dr. Osman dan rakan-rakan sekalian. Hari ini bukan kami akan menggunakan tajuk agensi pelancongan. Kami telah sebelum itu saya ingin mengenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri pada saudara Ben dan Mat. Welcome to my People Vacation Travel Agency. Kami telah memilih agensi pelancongan ini disebabkan kami melihat pada statistik yang menunjukkan bahawa bidang pelancongan telah menyumbangkan sebanyak 4,774 juta pada tahun 1996. Dan saya sendiri pernah menghadiri taklimat pemangku pelancong semasa lepas selama sehari di Hotel United. Rujuk kepada definisi agensi pelancongan. Agensi pelancongan ialah satu badan perantaraan di antara pihak pelancong dan di satu pihak usaha agensi pelancongan. Ia memainkan peranan penting untuk menjelaskan gambaran tentang produk pelancongan yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, kenyataan permasalahan. Saya ingin menubuhkan agensi pelancongan ini untuk menyambut seruan kerajaan melalui misi cuti-cuti Malaysia. Di samping kurangnya penglibatan golongan bumi putra dalam industri pelancongan, kita merujuk kepada statistik didapati kaum bumi putra kurang melibatkan diri dalam agensi pelancongan ini, iaitu sebanyak 26%, manakala bukan bumi putra melibatkan diri dalam agensi pelancongan ini hanya 38% dan secara usaha sama adalah 25%. Manakala penyertaan yang paling sedikit di negeri adalah di Pulau Pinang, iaitu sebanyak 18%. Oleh itu, kami telah memilih Pulau Pinang sebagai lokasi agensi pelancongan kami, iaitu di bangunan Compound. Selain itu, sikap rakyat Malaysia yang suka melancong ke luar negara telah menambahkan lagi aliran wang ke luar negara. Itu pengalaman dan pengalaman yang lain jerhah. Itu kami tidak mempunyai pengalaman dalam agensi pelancongan. Memandangkan untuk memerlukan agensi pelancongan, kami memerlukan pengalaman sebanyak 5 tahun dalam bidang pelancongan. Misi projek kami adalah Objektif projek kami adalah untuk memajukan industri pelancongan negara. Kedua ialah penyerapan tenaga buruh dengan menyediakan peluang pekerjaan. Tiga, peluang pembangunan ekonomi negara dengan bertambahnya kadar kekayaan asil. Keempat, perkenalkan Malaysia sebagai sebuah negara pelancongan yang selamat. Sesungguhnya, misi projek kami adalah untuk meriaskan kes saya akan sediakan bank untuk mencapai penyelesaian projek. Berikut adalah faedah-faedah yang diperolehi daripada projek ini. Kami telah mensasarkan faedah-faedah projek kepada pelanggan tempatan.
itu kepada perkembangan industri lain dan kepada pengusaha dan juga kepada negara. Bagi pelanggan, ianya memudahkan pelanggan untuk berurusan dengan pihak kami, dan pelanggan akan mempunyai perkhidmatan yang terbaik. Industri lain, industri agensi pelancongan boleh mengembangkan industri lain yang terlibat sama-sama dalam memajukan industri agensi pelancongan. Begitu juga faedah ini akan memberi manfaat kepada pihak pengusaha, iaitu kebanyakan pihak pengusaha akan mendapat saingan, mendapat keuntungan, dan juga faedah ini disasarkan kepada perolehan yang akan diperoleh oleh negara, iaitu negara akan mendapat mengimbangi sebaran wang dalam negara. Berikut adalah kajian pasaran. Kajian pasaran yang telah kami buat adalah meliputi aspek perbelanjaan modal dan kos operasi jaringan syarikat bersama, maklum balas pengguna, promosi pakej pelancongan, kemudahan urusan pelanggan, kaki tangan yang terlibat, dan persaingan. Seterusnya saya akan menyerahkan paket ini kepada Saudara. Terima kasih dan salam sejahtera. Apabila membincangkan mengenai agensi pelancongan, maka secara langsung kita juga mesti mempersiapkan prasarana yang diperlukan oleh para pelancong. Justru itu beberapa sumber penting diperlukan. Antaranya adalah yang pertama, sumber kewangan. Syarikat kami telah meminjam sebanyak RM250,000 daripada Bank Bumi Putra Muhammad Berhad sebagai dana utama dalam projek kami. Dalam bidang pengangkutan pula, syarikat kami menjadikan perkhidmatan bas, iaitu sebanyak 3 buah bas bersiaran yang dilengkapi dengan alat penawar dingin, sistem bunyi, tandas serta pemberian minuman dan makanan ringan ketika dalam sampai ke destinasi. Selain daripada faktor yang menyenangkan bagi tempat duduk, faktor keselamatan dan cepat juga adalah salah satu peranan yang penting dalam agensi kami. Sekiranya ada sambutan yang menggalakkan akibat daripada permintaan yang tinggi, syarikat kami juga sanggup untuk menyediakan bas tambahan yang kami akan menyewa daripada syarikat atau agensi yang lain. Kami juga turut mempunyai perjanjian dengan syarikat penerbangan domestik. Sebagai contoh, Air Asia Travel. Tetapi kami hanya menetapkan, iaitu meliputi pengurusan untuk membuking tiket perjalanan sahaja. Selain itu, kemudahan penginapan pula, di mana kami telah membuat perjanjian dengan beberapa hotel bertaraf 3 hingga 5 bintang seperti Beaumont Resort, Corals Paradise di Kuala Lumpur Negeri Sembilan, dan Living Court Hotel di Kuala Lumpur. Seterusnya adalah faktor tenaga kerja atau sumber manusia, di mana syarikat kami mempunyai 9 orang pekerja. Mereka berperanan dalam menjual, menyelenggara, mengurus dan membantu dalam merancang perkhidmatan agensi kami. Kami juga mempunyai beberapa broker dan juru jual yang berperanan dalam melariskan pakej perancangan kami. Jangkaan hayat projek dan jenis projek. Projek kami berpotensi bagi satu tempoh panjang kerana status negara Malaysia sebagai salah sebuah negara perancang pelancongan yang diiktiraf oleh dunia. Saranan pihak kerajaan juga turut mempengaruhi perkhidmatan agensi kami menerusi penganjuran Tahun Pelawat Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan, dan bantuan subsidi informasi serta bantuan teknikal dan khusus kepada usahawan muda. Oleh itu, segala tindakan dan perubahan yang positif ini ke arah industri pelancongan akan mendorong kepada perkembangan agensi kami berikutan daripada idea-idea atau perancangan kami yang senantiasa memenuhi kehendak pelanggan dan peredaran masa. Maka adalah diharap bahawa reputasi dan upaya negara kita dalam industri pelancongan harus kekal dan diiktiraf oleh dunia. Sebagai penganjur, kami sentiasa bersifat kreatif dalam merancang setiap pakej pelancongan. Terdapat 2 kaedah yang kami praktikan, iaitu yang pertama adalah syarikat kami akan menyediakan satu rancangan lawatan seperti yang dikehendaki oleh
para pelanggan. Yang kedua pula, cara yang kedua pula kami akan mempersiapkan satu pakej lawatan untuk diiklankan kepada orang ramai. Cara ini digelar sebagai lawatan lengkap atau lawatan berrombongan. Setelah menerima tawaran dan permintaan, kami akan mendengarkan lawatan dan menjual lawatan berkenaan mengikut cita rasa dan kehendak pelanggan. Berikut adalah spesifikasi perancangan dan seni bina dan kejuruteraan premis kami. Plan kami berukuran 40x60. Skala bagi premis kami adalah 1 inci bersamaan dengan 6.7 kaki. Terdapat beberapa bahagian atau bilik yang terdapat dalam premis kami. Antaranya adalah tempat pertanyaan yang terletak di pintu utama premis kami yang berukuran 24x20 atau 480 kaki persegi. Ia merupakan kawasan di mana pelanggan berurusan dengan staf kami di kaunter pertanyaan, dan di bahagian ini kami menugaskan 3 orang staf yang akan bertugas di bahagian bilik ini. Berikut yang bilik pengurusan yang terletak di bahagian belakang tempat pertanyaan. Bilik ini digunakan oleh beberapa bahagian, iaitu bahagian pemasaran, jualan, dan terdapat 4 orang pengurus yang akan mengawal bahagian ini. Bahagian stor pula berukuran 18x20 yang digunakan untuk menyimpan data-data sulit seperti kunci kira-kira, penyata kewangan dan maklumat mengenai pekerja. Bahagian ruang tamu pula dilengkapi dengan peralatan seperti sofa, kerusi, televisyen dan mini perpustakaan yang dilengkapi dengan buku, novel dan risalah mengenai pakej dan lawatan. Ia juga berfungsi ketika kita membuat perjanjian atau mempromosi pakej lawatan kami dengan pelanggan. Bahagian dapur pula dilengkapi dengan chariot, minum pot, segi air bagi pemuda untuk membuat air atau membaca minuman. Bahagian tandas pula berukuran 6x15. Saiznya agak besar kerana ia adalah bagi penggunaan unisex, iaitu bagi lelaki dan wanita. Selain itu terdapat satu sistem pipe yang menggabungkan tandas dan bahagian dapur melalui kaki simpanan utama yang terletak di bahagian atas rumah stor. Bahagian lokasi dan saiz projek. Syarikat perniagaan kami Dream World Vacation and Travel Sedia Berhad berpusat di kaunter Pulau Pinang. Kawasan ini strategik bagi pelancong untuk mengunjungi kaunter dan syarikat kami bagi mendapatkan perkhidmatan. Tambahan pula, ia terletak dengan bangunan kaunter yang merupakan sebuah kompleks membeli belah dan pejabat kerajaan dapat berada di Pulau Pinang. Kami juga berasa kawasan ini strategik kerana dari segi kemudahan pengangkutan, di mana sekiranya terdapat lebihan permintaan, syarikat kami sanggup untuk menyewa bas tambahan daripada syarikat ke agensi lain. Saiz projek kami adalah sederhana atau berbentuk ITS kerana kami hanya berpusat di Pulau Pinang sahaja. Bagi rancangan masa depan, kami bercadang untuk membuka beberapa cawangan di Malaysia yang berpotensi sebagai pusat pelancongan. Tambahan pula, kami juga bercadang untuk membuka cawangan di Butterworth bagi memudahkan penduduk di luar Pulau Pinang untuk mendapatkan perkhidmatan kami. Seterusnya saya persilakan Kabir. Berikut adalah struktur pembahagian kerja di dalam syarikat kami. Di dalam struktur pembahagian kerja ini, kami telah membagikan beberapa tugasan, iaitu Cik Ajina bertindak sebagai pengurus besar, Saudara Suter bertindak sebagai pegawai perlawanan, saya sendiri bertindak sebagai pegawai pemasaran, dan Saudara Ahmad Usman bertindak sebagai pegawai hubungan awam. Ini adalah rangka tugasan yang telah kami sediakan terhadap setiap ahli di dalam syarikat. Okey, seterusnya kita akan pergi ke jadual-jadual projek dan kaedah jalan kritikal projek. Terdapat 125 peristiwa dan setiap rangkaian peristiwa terdiri daripada 15 rangkaian peristiwa. Di sini terdapat 2 color, iaitu warna biru menunjukkan WPA dan WP, dan merah WPK. Seterusnya adalah bahagian keperluan sumber. Bahagian keperluan sumber kami telah menyediakan keperluan seperti pengangkutan, modal fizikal, tenaga kerja, teknologi maklumat dan perkhidmatan. Terusnya
seterusnya saya akan menyerahkan